Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amin Mursyid bin Zakaria, 06, nombor metrik 060766. Saya dari kos ISM Usuluddin Semester 2. Jadi, insyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan hikam yang ke-6. Baik, hikam yang ke-6 ini adalah mengenai doa dan ijabah. Doa ini merupakan satu ibadah yang menghubungkan, yang menjadi wasilah antara pencipta iaitu Allah dengan manusia. Hikam yang ke-6 ini juga ada menceritakan mengenai adab-adab berdoa dan sikap yang perlu ada pada diri sewaktu berdoa. Hikam yang ke-6. Al-ilhahu fi du'ai wa ta'akhurul ata'i la yujibul ya'si. Al-ilhahu, doa yang berulang-ulang. Ad-du'ai, permintaan yang disertai dengan adab sebagai seorang hamba apabila berhadapan dengan sifat ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala ar-rububiyah. Ta'akhurul ata'i, terlewat waktu perkenan. La yujibul ya'si, tidak boleh berputus asa. Mana kat sini? Apabila seseorang itu berdoa secara berterusan dengan bersungguh-sungguh dan doanya lambat diperkenan, lambat dimakbulkan, janganlah menyebabkan kamu menjadi berputus asa terhadap Allah, kerana Allah telah menjanjikan akan memperkenankan doanya dan Allah sentiasa menentukan yang terbaik buat manusia. Jadi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, La yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liya'sika. Janganlah disebabkan terlewat waktu perkenan sedangkan kamu terus berdoa membuatkan kamu berputus asa. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 87, wala tai'asu mir rauhillah, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat serta pertolongan Allah. Seterusnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, fahuwa dhamina lakal ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsika wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turidu. Ingatlah, dia telah berjanji memperkenankan doamu mengikut pilihannya untukmu, bukan mengikut pilihanmu untuk dirimu, dan pada waktu yang dia mahu, bukan pada waktu yang kamu mahu. Allah berfirman dalam Al-Quran dari surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Seterusnya, antara nama-nama Allah Asma'ul Husna iaitu Al-Qayyum, yang bermaksud Maha Berdiri Sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala penguasa mutlak yang mengurus takbir segala urusan makhluknya, bermula dari arasnya sehingga kehidupan makhluknya di bumi. Allah Subhanahu Wa Taala menentukan segala apa yang terjadi dalam waktu tertentu dan tempoh yang telah ditetapkan, dan tiap-tiap sesuatu itu mempunyai kerangka tersendiri dan sukatan rezekinya masing-masing. Sekiranya ajal mereka telah sampai, tidak akan terlewat walau sesaat pun, mahupun tercepat. Sekiranya hati kamu telah terpengaruh dengan kecintaan terhadap dunia dan akhirat, maka kembalilah kepada janji Allah dan yakinlah dengan ilmunya, dan janganlah terlampau berusaha untuk kepentingan dunia, kerana ia hanya mendatangkan kepenatan dan kehinaan. Syekh Ibnu Arabi berkata, manusia ingin mencapai hajat mereka dengan usaha mereka yang bersungguh-sungguh, sedangkan kami ahli sufi mencapainya dengan sifat zuhud, dengan memberi tumpuan hanya kepada Allah SWT sehingga hajat kami dikurniakan olehnya. Maksud kat sini, apabila seorang manusia itu ingin mencapai hajatnya perkara duniawi, mereka akan bersungguh-sungguh. Sedangkan ahli sufi ini, mereka tidak keterlaluan, tidak bersungguh dalam perkara duniawi yang tidak berkaitan dengan akhirat, kerana mereka tahu bahawa perkara dunia ini hanya sementara dan akhiratlah jua yang kekal selama-lamanya. Dan mereka tidak pernah mereka tidak bersungguh dalam duniawi sehingga tidak melupakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan memberi tumpuan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hendaklah berdoa dengan penuh sifat kehambaan, bukan tuntutan semata. Kat sini bukan kita tak boleh nak samakan contohnya macam seorang pekerja meminta cuti atau minta gaji daripada majikannya. Tak sama. Sebab kita hendaklah berdoa dengan sifat kehambaan, bukan tuntutan semata. Sebab ini adalah doa, iaitu pengharapan daripada bawah kepada atas, iaitu daripada hamba kepada Allah, kepada Tuhan. Sekiranya anda meninggalkan kekayaan akan mencurah-curah kepada anda. Dan jika anda mempunyai hajat sesuatu, mohonlah kepada Allah. Dan sekiranya doa itu belum dimakbulkan, janganlah menganggap Allah itu cuai dengan janjinya. Hikam yang ke-6.
Dalam hal berdoa ini, janganlah kita berputus asa dengan pertolongan Allah, kerana Allah telah menjamin akan perkenankan sesuatu hajat para hamba-Nya yang mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Okay. Janganlah kecewa dengan sesuatu yang terlepas dari kamu, kerana ianya tidak sesuai bagi kamu menurut ilmu Allah. Okay. Berkata sebahagian ahli tafsir, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyar, yang bermaksud, dan Tuhanmu menciptakan apa yang dirancang berlakunya, dan dialah juga yang memilih satu-satu dari makhluknya untuk sesuatu tugas atau keutamaan dan kemuliaan. Tidaklah layak dan tidaklah berhak bagi sesiapa pun memilih selain dari pilihan Allah. Okey, kat sini nak kata Allah sentiasa merancang dan menentukan sesuatu yang terbaik pada manusia. Berdasarkan ungkapan ini, setiap doa yang dimohon kepada Allah terus dimakbulkan sekiranya permohonan itu tepat dengan kehendaknya. Namun jika sebaliknya, yakinlah bahawa Allah menangguhkan permohonan itu untuk diberikan di hari akhirat yang lebih baik dan berkekalan. Okey. Suka saya nak ingatkan kat sini bahawa sejarah telah membuktikan bagaimana Rasulullah SAW berjuang ketika perang Badar 313 lawan 1000. Kalau dinilai mengikut akal, tidak mungkin menang. Rasulullah SAW ketika itu berdoa memohon kepada Allah SWT yang membuatkan Abu Bakar kehairanan melihat bersungguh-sungguhnya Nabi SAW berdoa. Tengok kat sini, Nabi Muhammad SAW bersungguh-sungguh dalam berdoa ketika itu, menghabiskan malamnya 17 Ramadan dengan berdoa sampai ke pagi. Ketika Nabi Muhammad SAW mengangkat tangan berdoa sehingga selendang di bahunya terjatuh, diangkat semula oleh Abu Bakar, jatuh lagi dan diletak semula di bahu Rasulullah SAW, jatuh lagi sehingga Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala akan kabulkan apa yang kau minta. Allah pasti akan menepati janjinya." Rasulullah SAW di dalam doanya mengatakan, "Ya Allah, penuhilah janjimu kepada aku. Ya Allah, kalau sahabat-sahabat aku ini terbunuh hari ini, engkau tidak akan lagi disembah. Engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi ini." Okay. Nak kata kat sini, bersungguh-sungguh dan penuh yakinnya baginda berdoa yang Allah Subhanahu Wa Taala akan mengkabulkan doanya. Dan akhirnya di saat perang sedang berkecamuk di Badar, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan 1000 malaikat dari langit untuk membantu tentera Islam dan memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Allah mengingatkan lagi yang bermaksud, Allah mengkabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Surah Al-Baqarah ayat 186. Okey. Kesimpulan daripada hikam yang kena ini adalah, yang pertama, manusia wajib berdoa hanya kepada Allah dengan disertai adab-adab lahir dan batin. Okey. Maksud adab-adab lahir kat sini adalah adab-adab yang boleh dilihat yang boleh dilihat oleh orang lain. Contohnya, sewaktu berdoa tu kita menggunakan suara yang rendah, lepas tu dengan bersungguh-sungguh, dengan rasa sifat rendah diri. Okey. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah", dari surah Al-A'raf ayat 55. Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri dan dengan suara perlahan-lahan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Okay. Seterusnya, dalam surah As-Sajdah ayat 16, Allah berfirman, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun." Mereka merenggangkan diri dari tempat tidur, sedikit sangat tidur, kerana mengerjakan sembahyang tahajud dan amal-amal soleh. Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut. Maknanya, adab-adab lahir ni boleh kata kita berdoa dengan perasaan rendah diri, takut, penuh harapan, takut akan kemurkaan Allah SWT, serta dengan perasaan ingin memperolehi lagi. Maksud sini, dalam berdoa ni kita digalakkan untuk kita boleh tamak dalam berdoa ni. Maknanya tamak untuk merebut pahala Allah SWT. Okey. Seterusnya, yang kedua, dan adab-adab batin. Adab-adab batin ni adalah dari segi dalam hati kita. Hati kita suatu berdoa ni kenalah dalam keadaan yang hidup dan sedar. Lepas tu dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua,
Kesimpulan yang kedua adalah jika sesuatu doa itu tidak dimakbulkan, janganlah berputus asa kerana Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menentukan yang terbaik pada manusia. Okey. Apabila seseorang itu berdoa secara bersungguh-sungguh, secara berulang-ulang dan doanya tidak dimakbulkan, lambat dimakbulkan, jadi janganlah berputus asa kerana Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menentukan yang terbaik pada manusia. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan akan perkenankan doa hamba-Nya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Jadi berdoalah kepada Allah dengan adab-adab yang baik, dengan bersungguh-sungguh, dengan hati yang penuh pengharapan kepada Allah supaya Allah memakbulkan doa kita. Allah sentiasa menentukan yang terbaik buat hamba-Nya. Jadi sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.